cikgu tengok dulu awal-awal ni. Cikgu tengok awal-awal dulu. Kamu ni tengah ready-ready nak belajar ke nak baring? Sebab ada student bila cikgu mengajar, dia tengah baring. Cikgu tak nak benda-benda macam tu terjadi. Sebab apa? Sebab kita kalau nak belajar, kita kena fokus betul-betul. Okey, jadi cikgu tanpa melengahkan lagi lah sebab cikgu ada masa pun sampai 10:30 sahaja. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, hari ni cikgu nak dengar sikit suara masing-masing. Suara cikgu jelas ke? Jelas. Jelas. 3 orang je. Yang lain mana? Suara cikgu jelas ke? Jelas. Okey. Okey, bukan apa sebab dekat sini tengah hujan lebat. Cikgu takut connection cikgu terganggu. Okey, jadi hari ni kita akan proceed kepada another chapter. Maksudnya next chapter lah. Itu dalam bahasa Melayu dia kita panggil rangkaian teori dalam graf. Untuk set, iaitu bab yang lepas kita belajar. Jangan kamu ingat cikgu dah ajar, kamu boleh terus tinggal macam tu je. Cikgu tak nak kamu ingat macam tu. Cikgu nak kamu teruskan buat latihan. Terus buat latihan. Tengok macam mana cikgu ajar. Semua cikgu dah terang. Ada dalam video tu daripada awal sampai habis. Yang kamu kena apply kan apa? Daripada latihan tu baru kamu nampak macam mana struktur soalan SPM. Okey, jadi cikgu akan mulakan kelas kita pada malam ini. Okey, jadi cikgu nak masing-masing sedia. Okey, cikgu akan mula share screen. Okey, kamu siap sedialah. Mula-mula ni macam biasa cikgu akan terangkan dulu apa maksud bab kita nak belajar ni. Okey. Jadinya masing-masing cikgu nak tengok kamera cikgu. Okey. Boleh nampak tak skrin yang cikgu share? Nampak. Boleh. Okey, kat depan dia tulis pasal apa? Rangkaian dalam teori graf. Dalam teori graf. Ya, dia tulis rangkaian dalam teori graf. Rangkaian dalam teori graf. Okey. Jadi, kita akan pergi kepada bab 5 iaitu rangkaian dalam teori graf. Okey, yang pertama kita kena meneliti apa yang bab ni tengah bagi tahu. Okey. Tengok ni, tengok. Okey, kalau kita nak faham sesuatu bab, kita faham nama tajuk dia dulu. Okey, nama tajuknya dia cakap tentang rangkaian dalam teori graf. Rangkaian dalam teori graf. Okey, yang pertama cikgu nak terangkan tentang rangkaian. Rangkaian bermaksud connection. Connection. Menghubungkan sesuatu point ke sesuatu point. Itu namanya connection. Kat mana connection ni kita pergi kepada definisi dia. Connection adalah perhubungan antara sesuatu point. Perhubungan antara sesuatu point. Okey, contoh. Contoh. Kita bercakap tentang rangkaian jalan raya. Okey, cikgu cakap macam tu Rangkaian jalan raya. Cikgu cakap macam tu. Rangkaian jalan. Ni salin tau. Raya. Kenapa cikgu cakap rangkaian jalan raya? Okey, kita ambil contoh yang senang saja. Okey, ni jalan. Ni jalan. Ni, cikgu lukis jalan ni. Lepas tu cikgu lukis rumah. Lepas tu cikgu lukis rumah. Rumah dekat sini point A.
rumah kat sini point B. Jadi, rangkaian jalan raya adalah dia menghubungkan rumah A dengan rumah B. Dekat situ kita panggil dia rangkaian jalan raya. Rangkaian rangkaian apa? Perhubungan antara sesuatu point. Jalan raya. Jalan raya ni jadi dia punya apa? Jalan. Dia punya perhubungan. Point dia yang mana? Point A, point B. Rumah A, rumah B. Jelas ke? Jelas. Yang lain tak dengar. Cikgu tak dengar yang lain. Jelas ke? Jelas. Okey. Kejap ada yang reply tak boleh masuk link. Okey, okey. Jadi, cikgu tunjuk lagi satu contoh. Cikgu tunjuk lagi satu contoh. Okey, rangkaian jalan raya cikgu dah tunjuk. Nombor 2, cikgu buat rangkaian macam tu Rangkaian kita panggil telefon. Rangkaian telefon. Okey. Perbezaan rangkaian telefon rangkaian telefon ni maksudnya apa? Line telefon. Line telefon. Okey, contoh. Line telefon adalah seorang yang nama dia A, dia telefon dengan seorang yang nama B. Okey, bila cikgu cakap ada line, maksudnya ada line perhubungan untuk dia telefon daripada A pergi kepada B. Kalau dekat situ, kalau dekat sini, dekat telefon ni bila kita call, bila tak ada line, maksudnya jalan dia terputus. Jadi bila jalan dia terputus, maksudnya dekat situ tiada rangkaian. Ini masuk rangkaian. Kalau rangkaian jalan raya pun, kalaulah jalan raya ni terputus, maksudnya dia tak dapat nak menghubungkan daripada rumah A pergi kepada rumah B, kita tak panggil dia jalan raya. Sebab, kita tak panggil dia rangkaian. Sebab rangkaian tu terhasil adalah apabila dia dapat menghubungkan daripada poin pertama kepada poin kedua. Jelas ke? Jelas. Jelas. Okey. Jelas. Okey, bagus. Cikgu tak dengar, cikgu baru dengar. Okey, ini maksud dia rangkaian. Cikgu kena terangkan rangkaian tu. Okey, seterusnya, kita belajar teori graf. Kamu kena faham, teori graf, dia bukanlah satu graf yang ada paksi Y dengan paksi X. Dia bukan graf ni. Teori graf bermaksud adalah satu pernyataan ataupun suatu orang kata yang menunjukkan macam mana rangkaian punya sistem. Teori graf, cikgu bagi tahu teori graf tujuan dia adalah menunjukkan, okey salin, menunjukkan sesuatu sistem rangkaian. Rangkaian. Dia sebab tu kita panggil dia teori. Kita tak panggil dia graf. Kalau kita panggil dia graf, maksudnya dia ada paksi Y, lepas tu dia ada paksi X. Jadi dekat sini teori graf, dia menunjukkan sesuatu sistem rangkaian. Tapi kita kena faham rangkaian tu apa. Kalau kamu tak faham rangkaian, kamu pergi kepada teori graf pun pening juga. Jadi kena faham rangkaian dulu, barulah pergi kepada teori graf. Ini penjelasan untuk tajuk kita. Ini pendahuluan untuk kita punya tajuk. Okey, jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Okey, kuatlah sikit, cikgu tak dengar ni. Okey, macam mana? Boleh. Bagus. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey, salin dulu. Salin Ada. dulu. Bagus. Okey. Lepas ni kita akan belajar apa yang ada dalam teori graf tu.
Okey. Dah, cikgu nak teruskan. Ada pelajar tak dapat masuk eh? Kejap Okey, jadi cikgu akan teruskan. Kita akan teruskan apa yang ada dalam teori graf. Okey, kita pergi kepada satu contoh teori graf. Kita pergi kepada satu contoh teori graf. Ini, alamak. Kita pergi ke bawah. Okey, inilah contoh teori graf. Bila orang tanya teori graf tu apa? Inilah contoh teori graf. Okey, inilah contoh dia. Kamu kena salin. Okey, dalam teori graf. Dalam teori graf ada dua komponen penting. Ada dua komponen penting. Yang pertama adalah bucu. 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 Yang kedua, bucu ni bermaksud point. Point. P-O-I-N-T. Kita panggil dia point. Point A, point B, point C. Itu maksud dia. Yang kedua kita panggil dia tepi. Tepi. Tepi ni dia berfungsi seperti jalan. Jalan apa? Perhubungan antara point. Jadi kita panggil dia tepi. Dekat sini maksudnya dalam teori graf, ada dua komponen penting yang kamu kena betul-betul faham. Yang pertama adalah bucu. Yang kedua adalah tepi. Ini bucu, ini tepi. Itu sahaja. Itu sahaja untuk nota teori dalam graf. Kejap ada orang baru masuk. Okey, macam mana? Jelas ke penjelasan cikgu? Jelas. Okey, cikgu akan teruskan kepada satu contoh mudah. Mudah je, senang je. Okey, jadi cikgu akan teruskan kepada satu contoh mudah. Kamu kena tengok betul-betul macam mana dan apa yang diambil kira dalam menyelesaikan soalan teori graf. Okey. Yang ni cikgu terang tadi, rangkaian sosial, rangkaian pengangkutan barat. Pengangkutan apa ni? Darat. Barat pula dah. Okey, masing-masing boleh tengok dekat sini. Okey, cikgu kalau mengajar memang cikgu ambil buku teks. Memang cikgu ambil buku teks. Sebab kalau apa-apa terjadi pun, kita apa-apa pun kita akan rujuk buku teks. Okey, cikgu akan mula menerangkan teori graf untuk ni. Orang kata ni apa ni? Inilah dia punya teori graf. Cikgu buat teori graf. Inilah dia punya teori graf. Okey. Okey, masing-masing dengar sini. Okey, perkara pertama adalah kita bercakap tentang bucu. Kita bercakap tentang bucu. Okey, kamu kena faham. Bucu dia ada satu nama khas. Nama dia adalah V. Okey. Jadi kita tengok dekat soalan ni. Kita tengok dekat soalan ni. Maksudnya daripada graf kita. Ni cikgu tulis teori, teori graf. Daripada soalan graf kita nak menentukan bucu dia. Okey. Jadi apa yang kita kena kira? Apa yang kita kena ambil tahu? Kita kena ambil tahu apa bucu yang terlibat. Contoh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini nama bucu yang terlibat. Jadi nak tulis tu macam mana? V macam kita buka set. Kita buka kurungan set. Lepas tu kita tulis 1, 2, 3, 4, 5 dan akhir sekali 6. Kita tutup. Inilah maksud V. Inilah maksud V. Maksudnya bila dia mention tentang V, cara menulis jawapan kamu kena tulis macam cikgu tulis ni. Okey, jelas ke untuk V tu? Boleh faham ke? Jelas. Yang lain mana? Tak dengar suara. Jelaskah? Jelas. Okey.
11. Okey, bagus. Okey, ni yang pertama. Kalau dia mention NV. Kalau dia mention tentang NV. N dekat kecil ini kita dah ada belajar masa dekat set. N dekat sini maksudnya bilangan unsur. Bilangan unsur. Bila dia mention tentang N, V. Maksudnya dia suruh kamu cari berapa unsur yang ada dalam V. Inilah unsur dia. Ini adalah unsur. Yang ni kamu kena salin. Jadi, kita nak cari bilangan ni, kita kira. Kita kira macam biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lah. Inilah jawapan untuk bilangan unsur bagi V. Iaitu V tu apa? V tu adalah bucu. Okey, ada soalan tak tentang bucu? Tak ada. Ada soalan? Ada siapa-siapa nak tanya tak tentang bucu? Tak ada. Tak ada. Okey, bagus. Kalau tak ada, cakap tak ada. Kalau ada, cakap saja ada. Okey. Okey, jadi cikgu akan teruskan kepada nombor 2. Nombor 2, kita panggil dia tepi ataupun sisi tepi. Sisi tepi. Sisi tepi dia ada jalan. Silap. Dia ada jalan pula. Dia ada nama dia. Nama dia kita panggil E. Bila soalan, kadang-kadang soalan tak cakap pun nak bucu ataupun sisi tepi. Dia bagi, okey, cari V. Maksudnya kamu kena check V tu apa. Kena hafal. V ni adalah bucu. Kalau soalan tu cakap sisi tepi E. Maksudnya soalan tu nak E. E tu apa? E tu sisi tepi. Bucu ni fokus kepada dia punya point. Fokus kepada dia punya point. Mana point dia? Yang bulat-bulat ni. Yang bulat-bulat ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni bulat-bulat ni. Tapi kalau sisi tepi fokus kepada jalan dia. Fokus kepada garisan. Garisan ke jalan ke sama je. Garisan. Mana garisan dia? Mana garisan dia? Yang ni. Yang ni. Yang ni. Yang ni. Yang ni. Yang ni. Tu maksud dia. Itu adalah maksud sisi tepi. Jadi, cikgu ajar kamu cara menjawab sisi tepi. Okey, cara untuk menjawab sisi tepi, kamu buat dulu E sama dengan buka kurungan. Sisi tepi yang pertama, cikgu nak kamu buat satu-satu. Cikgu nak kamu buat satu-satu. Sisi tepi yang pertama adalah daripada poin pertama pergi kepada poin kedua. Maksudnya, dekat sini kita tulis 1,2 tutup kurungan. Ini adalah yang pertama. Okey, yang kedua, kita pergi kepada daripada nombor 2 pergi kepada nombor 3. Daripada nombor 2 pergi kepada nombor 3. Buka kurungan, tulis nombor 2, koma nombor 3. Itu maksud sisi tepi apa? Maksudnya mula 2 habis 3. Ini apa? Mula 1 habis 2. Jelas ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Jelas. Baik. Okey, kemudian cikgu teruskan penerangan cikgu daripada 3 pergi kepada 4. Ini jalan dia. Maksud dia buka kurungan mula 3 habis 4. Okey. Kemudian cikgu teruskan daripada 4 pergi kepada 5. Buka kurungan mula 4 habis 5. Tutup kurungan. Okey, dekat 5 kita ada 5, 1. Jadi mula 5 habis 1. Dan dia ada lagi 1 iaitu 5 bagi kepada 6. Mula 5 habis 6. Tutup kurungan. Okey. Boleh faham? Boleh. Okey, contoh. Sekarang ni ada soalan ke tu? Dia Ada. ada kalau poin 4 kedua. Sorry, cikgu kurang dengar. Kalau 4 kedua, Kalau 4 kedua, okey.
Bagus. Okey, jadi dekat sini dekat sini cikgu ada tinggalkan satu benda. 4 ke 2. Terima kasih kepada yang nampak. Okey, 4 pergi kepada 2. Dekat sini cikgu tak tulis. Cikgu tak tulis. Macam mana cikgu nak cakap? Cikgu nak cakap macam ni tau. Cikgu nak cakap, tak apalah. 4 pergi kepada 2. Tutup kurungan. Okey, cikgu nak cakap, bila cikgu check, bila cikgu dah tutup kurungan, bila kita dah tutup kurungan, apa yang kita kena buat? Okey, terima kasihlah sebab dah ada yang menjawab. Okey, bila kita tutup kurungan, kita kena pastikan semua sisi tepi kita dah tulis. Tapi ada kawan kamu dah sedar dari lagi awal. Dia dah sedar lagi awal. Jadi tak adalah cikgu nak kena tulis. Jadi dekat sini, contoh kita padam ini kita padam. Bila dalam soalan tu suruh kamu tulis sisi tepi, kamu jangan biarkan kamu punya soalan dalam kertas tu dalam keadaan bersih. Kamu kena lukis ataupun tulis menandakan kamu dah buat. Tengok ni, 1 ke 2, cikgu tulis. Cikgu tulis anak panah ataupun cikgu buat sesuatu yang menamakan dia cikgu dah buat dia. Sama juga dengan 2, 3. Sama juga dengan 3, 4. Kita kena tengok, ni cikgu dah tulis. Akhir sekali kita kena recheck. Kita kena buat, kita kena check lagi sekali. Betul ke aku dah buat semua? Sebab apa? Sebab ada sisi tepi, dia ada lebih daripada 2. Ada bucu, dia gabung lebih daripada 2 sisi tepi. Contohnya macam 2, 4. 2, 4. Contoh. Dekat nombor 1 ada 2 sisi tepi. Dekat nombor 2 ada 3 sisi tepi. Tapi tak apa. Yang tu nanti cikgu terangkan. Okey. Maksudnya kamu kena check betul-betul. Sebab apa? Sebab ada soalan yang seterusnya nama dia NE. Maksudnya bila kamu tak check betul-betul, bilangan NE kamu, contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kamu tak check betul-betul, maksudnya bilangan NE. N tu apa? Unsur bagi E. Tak cukup 7, jadi jawapan kamu dikira sebagai salah. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey. Kemudian, ada satu lagi kesilapan yang orang selalu buat tentang sisi tepi. Kalau kamu dah buat 1 pergi kepada 2, kamu pergi tulis 2 pergi pula kepada 1. Maksudnya, kita fokus kat sini. 1, 2 ni kamu dah tulis. Tapi kamu macam tak yakin. Kamu buat pula 2 pergi kepada 1. Jadi jawapan kamu dikira salah. Sebab apa? Jalan ni, dia sama jalan. Dia sama jalan. Kamu hanya boleh ambil salah satu sahaja. Kamu boleh ambil salah satu sahaja. Maksudnya kalau kita ambil yang ni, kita fokus kepada jalan yang hitam cikgu buat ni. Okey. Tengok. Okey, jalan ni jalan yang ni. Ni jalan dia. Okey, kalau kamu dah buat 1, 2, kamu jangan buat dah 2 pergi kepada 1. Sebab apa? Sebab itu menandakan sisi tepi yang sama. Jadi kita tak nak bercakap tentang jalan yang sama 2 kali. Jadi pilih. Kamu nak ambil salah satu sahaja. Okey, jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Yang lain mana yang lain? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Cikgu memang macam tu. Sebab cikgu nak ada respon sikit. Okey. Habis tentang bucu. Habis tentang sisi tepi. Akhir sekali darjah. Ada soalan ke nak tanya? Sisi tepi tu dia perlu ikut turutan tu dia tak kira. Cikgu kurang jelas. Sorry. Dekatkan sikit. Sisi tepi perlu ikut turutan tu dia tak kira cikgu. Ikut turutan ke tak turutan Sisi tepi cikgu.
Ya, Okey, cuba cakap lagi sekali. Sisi tepi perlu ikut turutan ke tak kira cikgu? Alamak. Dia ni lah. Okey, send kat WhatsApp, send kat WhatsApp. Send kat WhatsApp, cikgu baca. Boleh dengar ke cikgu? Baru dia jelas. Baru jelas. Okey. Sisi tepi perlu ikut turutan ke tak kira cikgu? Okey. Ikut turutan ataupun macam tu je. Okey. Sisi tepi boleh sahaja kamu tak ikut turutan. Contoh. Kamu mula-mula buat 1, 2. Tiba-tiba kamu buat 5, 4. Maksudnya kamu tak ikut turutan. Tak apa. Tak apa. Tapi dengan syarat kamu tak, orang kata, tak cuai. Kenapa cikgu buat ikut urutan? Sebab cikgu nak mengurangkan persen untuk cuai. 1 pergi kepada 2, lepas tu 2 cikgu ambil kat 2, 2 pergi kepada 3, 3 pergi kepada 4, 4 boleh pergi kepada sini, 4, 5, 1, 2. Flow cikgu. Cikgu buat flow cikgu macam ni supaya apa? Supaya cikgu tak tercuai. Okey, jelas ke Alisha? Jelas. Kalau kamu nak buat ni 1, 2 dulu, lepas tu 5, 6 tak ada masalah. Dikira betul juga. Untuk soalan ni. Okey, Zarif, kenapa tu angkat tangan? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, akhir sekali kamu kena tahu tentang darjah. Darjah T kecil. Okey, darjah adalah formula. Formula dia 2 darab dengan 2 darab dengan bilangan E. 2 darab dengan bilangan E. Contoh. Dekat sini E kita adalah NE kita 7. Jadi 2 darab 7. Jadi 2 darab 7 dapat 14. Apa darjah tu? Darjah tu maksudnya macam tadi yang cikgu terang. Kita ambil satu sisi tepi. Kita ambil satu sisi tepi iaitu 1 pergi kepada 2. Dekat sisi tepi 1, 2 ni boleh juga 2, 1. Ini darjah pertama, ini darjah kedua. Itu untuk satu sisi tepi. Jadi kalau dia ada 7 sisi tepi, sebab tu kita darab dengan 2. Maksudnya pergi balik. Boleh faham? Boleh. Itu maksudnya darjah. Macam mana kenapa 2 darab dengan 7? Maksudnya dia ada 7. 7 sisi tepi. Tapi cikgu fokus kepada 1 je dulu. Supaya cikgu nak kamu nampak kenapa dia darab dengan 2. Daripada line warna biru ni cikgu tunjuk 1 pergi kepada 2. Maksudnya daripada sini pergi kepada sini. Dan 2. Mula 2 habis 1. Mula 2 habis 1. Jadi ni darjah pertama, ni darjah yang kedua. Okey, macam mana? Jelas ke? Jelas. Jelas. Okey. Bagus. Okey, jadi daripada penerangan cikgu, daripada penerangan yang cikgu tunjuk dekat depan, cikgu nak kamu cuba buat soalan B. Cikgu nak masing-masing cuba buat soalan B. Tu dekat depan tu cikgu ada tunjuk soalan B. Ni cikgu buat. Nampak ke soalan B? Besarkan sikit. Ke nak cikgu besarkan? Boleh. Okey, boleh nampak okey. Sebab kalau cikgu besarkan, cikgu takut. Cikgu takut kamu tak nampak. Cikgu buat macam ni lah. Cikgu letak ni kat sini. Cikgu letak ni kat sini. Buat soalan B. Okey, macam biasa dah siap. Cikgu nak masing-masing send dekat WhatsApp cikgu. Kamu kena faham yang ni dulu. Baru cikgu menerangkan tentang ada lengkuk. Okey, cikgu tunggu kat WhatsApp. Cari dia punya D, E dan V.
Oh, ada yang tak nampak skrin eh? Okey, cikgu reshare skrin kejap. Kejap cikgu reshare skrin. Dia kalau macam kita termasuk lambat dia memang macam tu kadang-kadang. Dia jadi ada masalah. Okey. Cikgu, Ya. soalan dia apa? Saya tak tahu. Okey, ni daripada B ni, daripada B ni cari dia punya V, cari dia Okey. punya E, cari dia punya D. Tu soalan dia. Okey. Cari sekali lah NV dengan NE. Itu soalan dia. Okey, cikgu bagi masa. Kalau sepanjang nak buat apa soalan B tu, nak cari V, E, D dia tu, kamu confuse, jangan malu-malu. Tanya je, apa yang kamu confuse tu? Okey, bagus. Dah ada yang dah jawab. Cikgu, Ya, anak panah tak ada tak apa ke kalau dia satu-satu je? Tak ada tak apa. yang Tak apa kalau tak ada anak panah. Nanti cikgu ajar bila dia ada anak panah, bila dia wajib letak anak panah. Nanti cikgu ajar yang tu. okey. Okey. Bagus. Cikgu cek. PQR. Okey. Cikgu, Ya. darjah tu kan? Macam mana? Darjah tu. Darjah. Darjah dia mula darjah dia nak buat darjah dia, first adalah kamu kena dapat dulu nilai NE. Kalau NE kamu tersalah, maksudnya automatik nilai darjah kamu salah. Sebab apa? Sebab formula dia adalah 2 darab dengan NE. NE kat sini yang cikgu dapat kat sini. Boleh jelas ke? Okey. Okey. Okey, bagus. Dah ramai dah hantar. Cikgu bagi lagi 1 minit. Lepas ni kita nak belajar kalau dia ada lengkuk. Okey, tak ada masalah. Okey, cikgu bagi masa lagi. Buat.
Okey. Ha. Cikgu nak tengok. Okey. Nak cikgu cek. Okey, betul. Masa menjawab sudah habis. Okey. Cikgu nak kalau kamu masa untuk menjawab ni kamu gunakan sebaiknya. Sebab apa? Sebab kalau kita nak jawab kita punya lesson ni, dia berkait. Dia adalah sesuatu yang berkait. Contoh kalau kamu tak dapat jawab yang ni, sejujurnya cikgu cakap kamu tak dapat jawab untuk soalan yang seterusnya. Lesson yang cikgu nak bercakap seterusnya. Tapi maksudnya kalau kamu tak faham, jangan ingat kamu akan faham soalan depan sebab dia berantai. Itu matematik. Dia berantai. Sebab tu okey, cikgu nak soal kamu semua. Okey, semua boleh dengar ke suara cikgu? Boleh. Boleh. Okey, kita bercakap tentang SPM 2022. SPM 2022. Berapa calon SPM 2022? Berapa calon SPM 2022? 3,000 something. Mana ada 3,000 lebih? Calon Ada. untuk SPM 2022 adalah 388,832 orang. Ramai tak? Ramai. Okey. Sekarang cikgu Ramai. pergi kepada SPM. Cikgu minta izin sebab cikgu nak menerangkan apa maksud berantai tu. SPM 2022 calon dia adalah 388,832 orang. Kita tengah belajar matematik, jadi kita fokus kepada matematik sahaja. Calon gagal untuk matematik adalah sebanyak 24%. Seluruh Malaysia, yakni 388,832 orang. Seluruh Malaysia yang gagal adalah 24%. Bukan D, bukan E, tapi kita bercakap tentang gagal. Jadi kita ambil 388,000 388,832 darab dengan 24%. 388,832 darab 24%. Okey. Jumlah calon gagal untuk matematik adalah 93,320 orang. Ini adalah gagal. Gagal. Matematik dapat persen paling tinggi gagal SPM 2022. ADMAT ke ADMAT tu apa? ADMAT, fizik, kimia, semua tu matematik lagi tinggi juga. Sebab apa? Sebab ADMAT, fizik, kimia, bio bukan semua orang ambil, tapi semua orang dalam Malaysia dia ambil matematik. Kenapa dia gagal? Sebab dia tak faham tajuk, yang cikgu kaji, dia tak faham tajuk yang asas. Maksudnya tajuk dekat form 1, form 2, form 3. Kamu bayang daripada 93,320 orang gagal. Kita tak cakap DE. DE kita tak cakap. Nak cakap yang A. Confirm lah makin lama makin ke atas, makin lama makin sikit. Jadi macam mana nak mahir untuk matematik? Okey, cikgu ingatkan kat kamu, matematik ni dia berantai. Matematik dia adalah berantai. Kalau kamu tak faham, kat sini kamu terus cakap. Okey. Boleh dengar ke? Boleh. Okey, bagus. Kalau tak faham terus je, jangan malu-malu. Okey. Jadi yang pertama adalah kita cari dia punya V. Okey, kamu kena ingat V tu adalah bucu. Kalau kamu tak tahu dia huruf V ni, kenapa V tu bucu, kamu tengok V ni dia ada bucu. V pun ada bucu. Itu tips dia nak ingat V tu adalah bucu. Supaya kamu tak tertukar V dengan E. Okey, jadi bucu dia, kamu buka V, buka kurungan PQRSTUVW. Tulis PQRSTUVW. Ini adalah jawapan untuk V. Lepas tu cikgu buat pula NV
NV maksudnya dekat sini adalah berapa bilangan unsur. N tu masuk bilangan unsur yang ada dalam V. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bilangan unsur ada 8. Ini adalah dia punya jawapan. Ini jawapan V. Okey, ramai yang dah send dah. Okey, jadi lepas tu kita pergi kepada soalan E. Kita pergi kepada soalan E. Untuk soalan E, kamu kena faham yang E ni adalah sisi tepi. E ni adalah sisi tepi. Jadi E, okey, cikgu mula PQ. Cikgu suka buat macam ni tau. Cikgu buat satu tanda menandakan cikgu dah buat dah dia punya sisi tepi tu. PQ. Supaya apa? Kalau cikgu ambil P kepada Q, cikgu kena ingat cikgu dah tak boleh ambil dah Q kepada P. Kalau kamu tersilap tulis E, maksudnya kamu akan dapat NE yang salah. Bila kamu dapat NE yang salah, D kamu salah. Daripada 5 markah, tiba-tiba kau dapat 2 sahaja markah. Nanti cikgu terang. Okey. Jadi, lepas tu buat QR. Yang ini buat terus lah. Q ke R. Buat satu-satu, jangan golojo. Q ke R, lepas tu Q ke W, Q ke W. Lepas tu kita pergi kepada R kepada V, R kepada V. Lepas tu W kepada V, W kepada V. Lepas tu V kepada U. Ni V V kepada U. US, U kepada S. Akhir sekali S kepada T. Tutup kurungan. Jadi dekat sini, dekat sini kita dah dapat E. Maksudnya bila cikgu nak check, macam mana cikgu nak check? Cikgu akan nampak semua sisi tepi dia dah ada tanda. Bila semua dah ada tanda, maksudnya semua sudah ditulis. Lepas tu cikgu buat pula NE. Maksudnya cikgu kena kira bilangan unsur yang ada dalam E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bilangan NE cikgu adalah 8. Sekarang bilangan darjah. Darjah maksudnya 2 darab dengan NE. Jadi 2 darab dengan 8 kita akan dapat 16. Kalau kamu salah NE, iaitu tiba-tiba kamu dapat 9 kan. Contohlah kamu salah terletak terlebih ataupun terkurang E, kamu akan dapat NE yang salah. Bila kamu dapat NE yang salah, kamu dapat darjah yang salah. Sepatutnya markah kamu 1, 2, 3, 4, 5. Sepatutnya 5 markah penuh. Tapi bila E kamu terlebih ataupun terkurang, kamu hanya dapat 2 markah sahaja. Sebab tu cikgu cakap dia berkait. Bila kamu salah sini, kamu salah sini. Kamu salah sini, kamu salah sini. Itulah matematik. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Jadi cikgu ada satu soalan tambahan. Cikgu ada satu soalan tambahan. Cikgu nak masing-masing cuba buat soalan ini. Tadi, tengok cakap cikgu tadi, daripada gambar graf, tadi soalan kita tadi daripada teori. Tak apalah cikgu takut kamu pening. Nanti lama pula masa. Ya cikgu ajar lah. Seri-seri. Okey, tengok ni. Tengok kat sini cikgu nak ajar kamu. Kita belajar yang bulatan dulu . Kita belajar yang bulatan dulu. Okey, sorry. Cikgu takut kamu pening je. Nanti bila pening cikgu waste time kat situ. Okey. Kejap. Okey, kita cikgu tengah fikir nak menerangkan secara mudah. Okey, sekarang kita tengok dekat sini. Yang pertama, kita dah ada tepi. Dah settle. Cikgu dah ajar tepi. Lepas tu kita dah ada bucu. Dah settle. Okey, dekat sini. Kita ada 2 benda yang kita kena tahu. 2 benda yang kita kena tahu. Yang pertama, gelung. Iaitu R dengan S. Ni gelung. Gelung. Yang kedua, berbilang tepi. Ni cikgu tak ni. Berbilang
tepi. Apa maksud berbilang tepi? Maksudnya bulatan separuh ataupun separuh bulatan lah. Maksudnya adalah separuh bulatan. Apa tu gelung? Satu bulatan. Ni gelung. Satu bulatan. Apa tu berbilang tepi? Separuh bulatan. Boleh faham ke? Boleh. Okey, jadi Boleh. bagus. Okey, jadi cikgu akan buat cikgu nak cari dia punya E, V dengan D. Okey, masing-masing boleh tengok. Okey, masing-masing boleh tengok. Okey, dekat sini cikgu nak cari dia punya V dulu. V tak ada masalah. P, Q, R, S, T. Okey, tengok betul-betul. P, Q, R, S, T. Tak ada masalah. Lepas tu cikgu buat NV. Maksudnya bilangan unsur dekat V. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawapan untuk NV adalah 5. Okey, kat sini jelas ke? Boleh faham ke? Jelas. Jelas. Okey, seterusnya cikgu pergi kepada E. E yang pertama cikgu ambil dekat P. PQ. Ni cikgu bulatkan macam ni. Buka kurungan. Okey, buka kurungan. PQ. PQ tu yang mana? Yang cikgu hitamkan ni. Kemudian dekat Q. QR. Koma QR. Kemudian dekat R. Dekat R dia ada RS. RS. Kemudian kita pergi kepada gelung R. Gelung R. Maksudnya R ni dia bermula dekat huruf R, dia habis pula dekat huruf R. Kalau tadi Q mula dekat Q, habis dekat R. Yang ni apa RS? Mula dekat R, habis dekat S. Sekarang gelung mula dekat R, habis dekat R. Jadi kamu kena faham bila kamu nampak nombor yang sama ataupun huruf yang sama, maksudnya dia membentuk satu bulatan penuh. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Boleh. Bagus. Okey, lepas tu SQ. S pergi kepada Q. Kemudian gelung S. Dia mula dekat S, dia habis dekat Q. Mula dekat S, habis dekat Q pula. Mula dekat S, habis dekat S. Maksudnya kalau kamu tengok daripada sini, dah ada 2 gegelung. Lepas tu ST. ST. Akhir sekali TQ. T pergi kepada Q. TQ. Lepas tu P ke T. P ke T. Dan akhir sekali TP. Nak nampak ni? TP. TP. Okey, tengok kat sini cikgu nak ajar kamu. Kita fokus dekat dia punya gegelung sikit. Okey. Fokus kat dia punya gegelung. Kenapa cikgu tak bagi kamu tulis 2 macam ni? TP. Lepas tu kamu tulis lagi macam ni Cikgu boleh je tulis PT. Betul je. Yang tadi. Kenapa cikgu tak bagi kamu tulis lagi sekali PT? Sebab bila kamu tulis macam ni, ini menandakan dia adalah berbilang tepi. Ini maksudnya berbilang tepi. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Seterusnya cikgu buat NE. NE macam biasa kita kira berapa yang ada dalam kita punya E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. NE kita adalah 10. Darjah. Darjah adalah 2 darab dengan NE. Maksudnya 2 darab dengan 10. Bila 2 darab dengan 10, kita dapat darjah dia 20. Jelas ke penerangan cikgu? Cikgu nak dengar suara sikit. Jelas. Jelas. Okey, bagus. Kalau tak jelas ataupun kurang faham, bagi tahu terus. Jangan simpan lama-lama, nanti lupa. Okey, kemudian kita akan cuba buat satu soalan. Kita ambil soalan ni je lah. Kita ambil soalan ni. Okey. Cikgu nak masing-masing cuba buat soalan yang di bawah. Soalan yang cikgu petakkan di dalam petak warna merah.
cari dia punya V, NV, E, NE dan D. Okey, boleh mula cari sekarang. Ada tak nama Syakir dalam ni? Tak ada. Okey, bagus. Bagus, dah ada yang dah send. Okay, cikgu tunggu kat WhatsApp Okey. Okey, dah ada yang dah send. Bagus. Apa nama ni? Okey, Clarin. Bagus, tak ada masalah, betul. Okey, bagus. Bagus, Alisha, betul. Okey. Cikgu, jap sikit lagi. Okey. Ni ada tertinggal satu bucu. Satu sisi. Okey, bagus Ammar Hadif. Ni satu. Nanti cikgu tunjuk ya.
Okey, lagi 1 minit lepas tu cikgu mula menjawab. Okey, betul. Pertama. Bagus Nisa. Tak ada masalah. Zahiyatun. Ada tertinggal satu sisi. Dia tersilap sikit. Okey, betul. Faiz, bagus. Okey, sekejap cikgu check kawan-kawan kamu punya. Okey, bagus. Baru betul. Okey, betul. Cikgu nak tengok betul senang je. Cikgu tengok D dia berapa. Ha. Okey, dah habis masa. Okey, masing-masing boleh tengok kat depan. Yang mana? Bagus, bagus. Ramai yang dah send. Ramai send. Ramai send. Okey, bagus. Dia betul ke salah ke tu nombor 2. Yang penting kita cuba. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu akan selesaikan. Okey, yang pertama adalah kita pergi kepada bucu V. Untuk bucu P, Q, R, S, T, U. Tak ada masalah. Kita tulis P, Q, R, S, T, U. Tutup kurungan. NV dia berapa? Kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada 6. Selesai untuk bucu. Bucu dah tak ada masalah. Kemudian cikgu pergi kepada E. E ni memang orang kata selalu orang confuse. Bila orang confuse E, NE dia salah. Lepas tu D dia salah. Okey, tengok betul-betul. Kita pergi kepada P dulu. PU. Dia boleh sahaja, kalau berbilang tepi, dia boleh tulis macam ni. PU. Ataupun, kamu boleh sahaja tulis PU. UP. Dia sama sahaja. Dia membawa maksud berbilang tepi. Berbilang tepi. Sama je dengan PU. Bukan PU apa-apa PU bukan pencetus ummah ni. P pergi kepada U. Dia ada 2 cara. Tak kisah kalau kamu nak nampak kamu suka untuk PU ke UP, boleh. Kalau cikgu buat PU. Tak ada masalah. Dua-dua dikira betul. Tapi tulis salah satu je lah. Okey, kemudian P kepada Q. P kepada Q. Q kepada R. Q kepada R. Lepas tu R pergi kepada S. RS. Lepas tu R pergi kepada T. RT. S gegelung. Iaitu S pergi kepada S balik. Mula dekat S. Habis dekat S. ST. ST. Lepas tu TU. Akhir sekali. Nampak kan senang kalau cikgu nak tengok ada kalau kita buat tanda. Ada lagi yang belum tulis. Iaitu UQ. Tutup kurungan. Jadi dekat sini kita kira pula NE kita. NE kita berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita dapat dia 10. Darjah adalah 2 darab dengan NE. Jadi 2 darab dengan 10. Kita dapat darjah dia adalah 20. Okey. Jelas ke? Boleh faham ke semua? Boleh. Yes. Okey. Bagus. Okey. Jadi kita pergi kepada step yang seterusnya. Soalan yang cikgu tunjuk dekat depan ni daripada tadi adalah daripada gambar. Cari dia punya V, cari dia punya E, cari dia punya D. Cikgu ulang balik. Soalan yang cikgu ajar daripada awal tadi, dia bagi gambar. Maksudnya daripada gambar,
Daripada gambar, cikgu tunjuk kat page lain lah. Ya, Okey, soalan dia tadi, maksudnya kita ada gambar kita. Daripada gambar kita cari V, bucu, kita cari E dan kita cari D. Ada soalan daripada V, E, dia bagi nilai V, dia bagi nilai E, dia suruh kita buat gambar. Iaitu gambar ni maksud cikgu teori graf lah. Teori graf. Okey, sebagai contoh, cikgu ajar kamu macam mana nak buat. Okey, lukis satu graf mudah mengikut yang diberikan. Okey, maksudnya dekat sini, dia bagi V, dia bagi E, dia suruh kita lukis graf. Graf dia graf mudah lah, nama ni graf mudah ataupun teori graf, sama je. Okey, jadi dekat sini kita ada maklumat tentang bucu. Kita ada maklumat tentang tepi. Okey, tengok kat sini. Senang sahaja. Mula-mula tengah tengok ke ni? Cikgu nak dengar sikit. Tengah tengok ke? Tengah tengok. Tengah Okey. tengok. Bagus. Okey, mula-mula adalah kita buat bucu dia. Okey, jawapan dia ada banyak. Dia berdasarkan kreativiti masing-masing. Bucu dia ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cikgu suka tulis macam ni. Cikgu suka tulis macam ni. Okey, maksudnya cikgu dah selesaikan dia punya bucu. Bateri apa? Mic. Untuk mic. Okey, masih. Okey, bucu dah selesai. Kemudian E. E ni sisi tepi. Maksud E kamu kena faham. Okey, cikgu terangkan satu dua. Mula dekat 1, ni mula. Ni habis. Habis. Maksudnya daripada anak panah dia 1 pergi kepada 2. Lepas tu kita buat pula 1, 4. Mula dekat 1, habis dekat 4. Ambil anak panah dia 1 pergi kepada 4. Selesai. 1 pergi kepada 5, ambil 1 pergi kepada 5. Kemudian kita ada lagi 3 baki, iaitu 2 pergi kepada 3. Ambil 2 pergi kepada 3. Selesai. 2 pergi kepada 4. Ambil 2 pergi kepada 4. Dan 3 pergi kepada 4. Ambil 3 pergi kepada 4. Dikira sebagai betul. Dia macam-macam bentuk. Dia ikut kamu punya kita untuk skema jawapan, dia tak ada bentuk yang tersendiri. Dia bagi apa? Dia bagi skema untuk jawapan. Kalau lah SPM ke, try SPM ke, dia bagi bentuk ni. Dia nak pemeriksa kena check. Bucu 1, jalan untuk E ni kena tak 1 dengan 2? 1, 2, selesai. 1, 4. 1, 4, selesai. 1, 5. 1, mula dekat 1, habis dekat 5, selesai. 2, 3, mula dekat 2, habis dekat 3, selesai. 2, 4, mula dekat 2, habis dekat 4. Akhir sekali, 3, 4, mula dekat 3, habis dekat 4. Mula dekat 3, habis dekat 4. Selesai. Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang ni cikgu nak masing-masing, cuba lukis satu graf, cuba buat satu graf berdasarkan yang diberi di sini. Cuba je buat dulu, nanti cikgu akan tunjuklah apa jawapan dia. Kalau ada soalan boleh terus tanya. Kita buat terang latihan. Okey, dah siap? Macam biasa, send sahaja dekat WhatsApp.
Okey boleh send kat WhatsApp. Okey, kalau bersilang kan, kalau bersilang kamu kena elakkan. Apa okey macam nak elakkan? Kamu kena ubah balik kedudukan bucu tu. Kalau boleh kita tak nak dia bersilang. Ha. Okey, kalau ada soalan, kalau malu kat nak tanya kat tu, tanya kat WhatsApp Okey, bagus. Nanti anda jawab. Okey, bagus. Okey, bagus. Tak ada masalah. Okey, cikgu bagi lagi 1 minit. Cikgu akan tunjukkan jawapan di depan. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, habis masa. Okey, masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu akan selesaikan. Okey, kamu kena faham tau. Macam mana ataupun kita nak dapat jawapan yang lawa adalah macam mana kita susun bucu tu. Tapi lawa tu sebenarnya nombor 2 lah. Nombor 1 kita kena pastikan bucu bertemu ikut apa sisi dia. Okey, kat sini cikgu selesaikan. Kalau kamu boleh buat lawa lagi bagus. Okey, contoh. Macam cikgu mention tadi, mula-mula kita buat V. V dia ada 6. Tulis dulu V dia. Kamu kena ingat, kamu punya graf adalah berdasarkan dekat mana kamu letak dia punya bucu. Kalau kamu nak cantik, letak bucu dia dekat elok-elok sikit. Okey. Dan elakkan kalau ada bersilang. Elakkan. Kalau kamu dapat jawapan pertama bersilang, kaji jawapan pertama kamu, buat balik jawapan nombor 2. Okey. Cikgu harap jelas lah. Cikgu tak nampak muka ni. Okey, 1, 2, 3. Cikgu buat macam ni, terus ke bawah. 4, 5, 6. Cikgu. Jadi dekat sini, yang pertama, kita ada 1, 6. 1 pergi kepada 6. Selesai. Lepas tu kita ada 2, 6. 2 pergi kepada 6. Kemudian kita ada 3, 6. 3 pergi kepada 6. Lepas tu kita ada 3, 4. 3 pergi kepada 4. 3, 5. 3 pergi kepada 5. 4, 5. 4 pergi kepada 5. 5, 6. 5 pergi kepada 6. Itu cara dia. Kalau kamu nak lawa, okey, nak lawa sikit. Okey, bucu 4 ni ke bawahkan lagi. Nampak tak macam mana kita nak kaji kita punya nak lagi lawa. Mungkin 5 ni kita boleh letak kat sini. 4 ni kita boleh letak bawah 3. Tengok cara nak kaji dia. Okey, nak lawakan lagi. Maksudnya bucu tu boleh kita letak macam ni. 1, 2, 3. Boleh letak 4, 5, 6. Jadi daripada lukisan kita yang pertama, kita boleh tengok macam mana garisan terhasil daripada bucu yang kita letak. Untuk lukisan yang kedua, kita adjust balik dia punya bucu. Cumanya untuk lukisan kedua ni
adalah syarat cantik je lah. Nak kemas. Nak kemas. Kalau kamu rasa kamu orang yang kemas, kamu boleh buat. Tapi nanti dalam exam tengok masa tau. Tengok masa. Kalau kamu rasa kamu punya lukisan pertama boleh mencuaikan pemeriksa bagi markah, kamu buat untuk lukisan kedua. Okey, 1, 6. 1 pergi kepada 6. 2, 6. 2 pergi kepada 6. 3, 6. 3 pergi kepada 6. 3, 4. 3 pergi kepada 4. Lepas tu 3, 5. 3 pergi kepada 5. 4, 5. 4 pergi kepada 5. Akhir sekali 5, 6. 5 pergi kepada 6. Jadi kita akan nampak lukisan kedua lagi kemas daripada lukisan pertama. Kamu nak dapat lukisan pertama tu terus kemas payah sebab kamu tak boleh nampak lagi dia punya line dia macam mana. Untuk lukisan kedua baru kamu adjust balik ikut kedudukan bucu tu. Jelas ke? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 2. Kita pergi kepada soalan nombor 2. Tengok kat sini. Soalan nombor 2 sama sahaja macam tadi. Cumanya dia ada tentang gelung. Gelung. Gelung ni macam mana? Gelung ni nota dia adalah huruf sama. Huruf sama. Macam mana kita nak tengok ada gegelung ke tak? Okey. Dekat sini satu gegelung. PQ, QS, QRSR. Dekat sini satu gegelung. Maksudnya daripada soalan ni, walaupun soalan tu tak mention pun tentang gegelung, kita boleh terus nampak dia ada dua gegelung. Dua gegelung. Gegelung lah. Gelung. Kemudian bilang tepi. Bilang tepi. Apa maksud bilang tepi ni? Dia ada pengulangan. Contoh AB. Dia ada pengulangan. Maksudnya dia ada pengulangan yang sama. Kamu boleh buat AB. AB. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu boleh buat ni salah nota. AB. BA. Kamu boleh buat dua-dua. Tapi kamu kena faham. Yang pertama ni dia cakap pasal gegelung. Macam mana? AA. Ataupun BB. Yang kedua dia bercakap tentang berbilang tepi. Macam mana nak tengok? Okey, tengok nota yang cikgu bagi dekat bawah ni. Okey, jadi kita tengok kepada soalan yang diberikan. Okey, mula-mula macam tadi kita tulis kita punya bucu. Kita buat kita punya bucu. Jadi daripada bucu kita. Okey, jadi daripada bucu kita ada PQRS. Kita buat P. Kita buat Q. Kita buat R. Kita buat S. Susun. Susun. Lepas tu kita baca PP. Maksudnya dekat sini ada satu gegelung. Selesai. PQ. P pergi kepada Q. PS. P pergi pula kepada S. QS. Q pergi kepada S. QS. Nampak tak? Jadi dekat situ, bila dia ada dua dekat sini, kamu kena padam balik yang line lukis dan line straight kamu lukis tu. Sebab apa? Sebab dia dalam keadaan berbilang tepi. QS yang pertama, QS yang kedua. Itu maksud dia. QR. Q pergi kepada R. SR. S pergi kepada R. Akhir sekali RR. Satu gegelung. Ini jawapan dia. Boleh faham ke? Cikgu, boleh faham ke yang cikgu terang ni? Boleh. Cikgu, tapi dia ambil masa sikit nak fikir. Dia tak adalah. Boleh insya-Allah. Boleh. Okey, cikgu terangkan lagi sekali kan. Mula-mula buat bucu. Mula-mula buat bucu. Silap. Silap. Mula-mula bila kamu nampak soalan dia, cikgu padam balik Okey, cikgu padam balik ni. Step pertama adalah kamu kira dia punya gegelung dan bilang tepi. Kira dulu gegelung dengan bilang tepi dia. Macam tadi cikgu kira. Dekat sini daripada PQ dia dah ada gegelung. Dekat sini RR dia dah ada gegelung.
Sebab apa? Sebab kita tak nak tertinggal dia punya gegelung tu. Okey. Kemudian kita nampak benda yang sama QS dengan QS. Maksudnya dekat sini dia ada satu bilang tepi. 2 gegelung, 1, 2. 1 bilang tepi, 1. Jadi kamu daripada maklumat tu, cuba untuk susun bucu kamu pula. Mula-mula kita kira gegelung dengan bilang tepi. Lepas tu kita daripada maklumat tu, kita kena fikir macam mana nak susun bucu bagi elok. Sebab apa? Sebab kalau cikgu letak, S dekat belakang P ni, dia akan jadi macam ni. Ada P dekat tengah. Dia ada P kat tengah. Kita tak nak benda macam ni. Kita tak nak jawapan dalam keadaan macam ni. Jadi daripada maklumat gegelung dengan bilangan tepi, cuba untuk buat cuba untuk susun kita punya bucu. Yang kedua susun bucu. Yang ketiga baru kita gariskan. Gariskan kita cek kalau bersilang kita buat pula gambar kedua. Kalau buruk sangat buat pula gambar kedua. Gambar kedua ni untuk apa? Untuk tak nak bagi pemeriksa cuai kamu punya jawapan. Okey, jelas ke? Boleh faham ke? Cikgu. Boleh. Bagus. Okey, kita pergi kepada soalan. Cuba untuk buat. Cuba untuk buat. Sekejap. PS. Okey, kat sini. Kat bawah. Okey, kita ambil satu soalan. Okey, cuba buat soalan di bawah. Cikgu zoom out sikit. Macam tak nampak. Cikgu petakan. Dah siap? Send jawapan dekat cikgu. Cikgu cek. Ya. Ya, ada soalan ke? Cikgu, banyak Ya. bulat-bulat dia. Banyaknya bulat-bulat dia. Dia banyak sikit. Tak apa, kita buat slow-slow. Lepas ni cikgu bagi homework tu kan, cuba untuk buat. Jangan risaulah untuk homework tu. Cikgu akan tunjuk juga penyelesaian dia. Okey, cikgu. Okey, bagus. Dari yang dah send. Okey, bagus. Ramai yang send.
Okey, bagus. Okey, bagus. Cikgu cek cikgu tengah cek tau. Bagus, pandai. Okey, bagus. Ramak terabur. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, lagi 1 minit cikgu akan buat. Okey, bagus. Okey, bagus. Berapa orang sen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mana lagi 5? Okey, bagus. Okey, habis dah masa. Cikgu akan mula buatlah. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat sini kenapa ada titik pula ni. Okey. Jadi cikgu akan buat. Okey, yang pertama dekat sini adalah cikgu tentukan dia ada PS. Maksudnya dia ada gegelung. Dia ada macam ni. PS. Lepas tu dia ada QR. Daripada sini kita akan boleh detect QR. Jadi kita sendiri yang tentukan kita nak bilang tepi tu dalam keadaan dia berbaring ataupun di dalam keadaan tegak. Kalau kita nak dia dalam keadaan tegak, maksudnya cikgu ajar kamu, cikgu ajar kamu. Maksudnya PS dia mesti macam ni. Kalau dia dalam keadaan tegak, PS. QR kita nak tegakkan dia. Kita tegakkan dia macam ni, QR. Tu maksud cikgu. Maksud cikgu. Kalau kamu nak dia dalam keadaan baring, kamu kena susun dia PS. QR. Itu kalau kamu nak susun di dalam keadaan baring. Sebab tu itu maksud cikgu. Kalau kamu nak tentukan dia punya titik first kali, bila kamu tengok ada gegelung tepi dengan gegelung dengan berbilang tepi, kamu kena tengok dulu. Kamu nak dia dalam keadaan baring ke, nak dia dalam keadaan berdiri. Jelas ke? Boleh faham ke? Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini kita ada satu bulat. PP, SS, QQ, RR. Bulatan yang sama pada tempat setiap bucu. Jadi dia tak akan bersilang kat situ. Kamu kena faham, dia tak akan bersilang. Melainkan kamu tiba-tiba letak P, Q, R, S. Dia akan bersilang. Dia akan bersilang. Tak cantik. Kenapa nak cantik? Sebab kita nak cantik, kita nak mudahkan urusan pemeriksa. PQRS, 1 garis lurus, 2 garis lurus, tak ada masalah. Jadi PQRS, cikgu susun macam ni. Pertama sekali, cikgu buat yang warna biru. PS. Lepas tu QR. Selesai dah. Selesai yang berbilang tepi. Lepas tu bulatan penuh gegelung. PP, SS, QQ dan akhir sekali RR. Lepas tu PQ dan RS. Ini jawapan dia. Okey, ramai yang betul. Bagus. Tapi kalau kita rasa lukisan kita tu kurang kemas, kalau kita rasa lukisan kita tu menyebabkan bolehnya potong markah, sila buat lukisan yang kedua. Bagi nampak lebih jelas pergerakan setiap bilang tepi, jumpa tak bucu yang sepatutnya. Okey, jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Kalau
Okey, bagus. Okey, jadi bagus. Kita pergi kepada nombor 2. Kita nak belajar graf terarah. Sebenarnya daripada tadi yang cikgu mention dekat kamu kan. Kita sempat tak boleh belajar graf berat. Okey, sempat. Okay. Sekarang ni kita nak belajar subtopik yang terakhir. Untuk subtopik minggu depan kita ada graf pokok. Macam mana nak detect dia graf pokok. Lepas tu kita buat latihan modul SPM. Okey. Jadi subtopik kita yang terakhir pada malam ini adalah graf terarah. Ni salin. Graf terarah senang sahaja, maksudnya dia ada anak panah. Kalau dia cakap ni graf terarah, kamu wajib buat anak panah. Contoh A ke B, dia mention tentang graf anak panah. Dia mention tentang graf anak panah. Kamu kena mula dekat A, habis dekat B. Maksudnya kalau tadi dia tak kisah mula dekat mana habis kat mana. Tapi bila dia bercakap tentang graf terarah, huruf pertama mula, huruf kedua habis. Maksudnya kamu kena buat anak panah daripada A pergi kepada B. Kalau kamu tertukar, kalau betul dah kamu sambungkan, A ke B. Yang pertama adalah kamu tak buat anak panah. Bila tak buat anak panah, dia dikira sebagai salah. Yang kedua, kamu buat anak panah, cuma salah direction. Kamu pergi buat B kepada A. Itu adalah dua kesalahan yang selalu berlaku. Kesalahan pertama, dia orang kata dia santai. Okey, jadi dekat sini kesalahan pertama tak buat anak panah. Itu sahaja. Ya, cikgu tak buat anak panah. Anak panah inilah anak panah. Yang kedua, maksudnya direction. Yang kedua, tersilap direction. Tersilap dia punya arah. Ini adalah kesalahan yang sering berlaku. Kamu kena ingat bila dia cakap graf terarah, wajib mesti ada anak panah. Ini sahaja nota dia. Jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Salin. Bagus. Okey. Yang kedua, graf berpemberat. Apa maksud graf berpemberat? Graf berpemberat maksudnya dia ada maklumat tentang sisi tepi. Ada maklumat di sisi. Sisi tepi ni E lah. E. Contoh. Graf berpemberat. A pergi kepada B. Graf berpemberat. Kalau dia cakap dia graf berpemberat, kamu tak perlu nak mention dia punya anak panah. Tapi yang kamu kena mentionkan adalah dia punya maklumat. Contoh daripada A kepada B 50 meter. Dia ni A ke B 50 meter. Kamu kena buat macam ni. Dia tak ada anak panah. Kalau dia cakap dia graf berpemberat, kamu pergi buat anak panah, dikira salah. Maksudnya graf berpemberat tentang maklumat sahaja. Kalau maklumat dia pasal jarak, tulis jarak. Kalau maklumat dia pasal benda yang berkaitan, contoh dia tulis vektor IJ, kamu kena tulis dia punya unit vektor. Tak kisahlah. Itu adalah maklumat. Tak kisah apa-apa jenis maklumat. Sedangkan maklumat ni menceritakan tentang A ke B ataupun B ke A. Dia tak bagi tahu pun A pergi kepada B atau B kepada A. Tapi dia bagi tahu maklumat daripada point A kepada B adalah 50 meter. Itu maksud maklumat dekat situ. Okey, jelas ke? Jelas. Mantap. Okey, dah habis salin dah? Dah. Okey, cikgu akan tunjuk satu lagi graf.
Okey, satu lagi graf adalah kita panggil graf terarah dan berpemberat. Maksudnya dia kena ada anak panah, dia kena ada maklumat. Dua ni dia kena ada. Jadi contoh, contoh. Ni cikgu tunjuk satu-satu dulu ya. Cikgu tak naklah nak terangkan dekat graf mudah tu. Pening nanti. A pergi kepada B. Yang pertama ada anak panah. Yang kedua dia ada maklumat. Ini maksudnya graf terarah dan berpemberat. Cikgu, Ya. kenapa bagi atas tu macam ada orang nak cakap tapi Apa? bukan. Suara cikgu perlahan sikit. Oh, suara cikgu perlahan sekarang kuat dah? Ya. Okey, Biasa. tadi cikgu slow sikit kot. Okey, dah salin dah semua? Dah. Okey, jadi kita pergi kepada satu latihan. Kita pergi kepada satu latihan. Tapi cikgu tunjuk dulu contohnya lah. Okey, dekat sini. Cikgu terlupa nak bagi tahu satu benda. Untuk graf terarah. Okey, graf terarah AB. Graf terarah AB. Kita fokus kepada graf terarah AB. Tengok ni kejap Sekejap cikgu lupa nak bagi tahu lagi satu maklumat. Okey. Tadi cikgu ada bercakap tentang darjah. Kalau untuk graf tak ada anak panah, untuk graf tak ada berpemberat, maksudnya dia 2 darab NE. Tapi sekarang kalau dia dekat graf terarah, kita ada satu benda. Namanya darjah out dan darjah in. Out tu maksudnya keluar lah. In tu maksudnya masuk. Okey, kita fokus dekat A. Dekat A ni maksudnya D out dia 1. D out dia 1. Sebab apa? Sebab dekat sini kita akan nampak anak panah ni keluar daripada A. Kan dia menuju kepada B, maksudnya dia keluar daripada A. Jadi dekat A dia dah ada D out 1. Kalau dekat B, kita ada D in sama dengan 1. Kenapa in? Maksudnya anak panah ni masuk pula ke dalam B. Cikgu minta maaf, cikgu terlupa nak terangkan yang tu. Ni masuk A, D out. Dia daripada A, dia keluar. Ada anak panah, in dekat B. Jadi dekat sini kita ada B punya maklumat darjah. D ni darjah. D in adalah 1. Okey, jelas ke kat situ? Yes. Okey, cikgu pergi kepada penerangan. Cikgu pergi kepada penerangan. Kejap cikgu cari yang ini digabungkan dah. Kejap, bagi cikgu masa. Cikgu ada lagi 15 minit je. Cikgu nak cari contoh yang mantap sikit. Okey, masing-masing boleh tengok kat sini. Graf yang terarah. Cikgu nak terangkan D out dengan D in. Okey, D out, D in. Okey, masing-masing boleh tengok. Okey, kita nak kaji dekat A. Kita nak kaji dekat A. Ni adalah tentang kita nak cek apa? D in dengan D out. Kita nak tengok. Kalau dia tak ada anak panah, darjah dia 2 darab E sahaja.
Sekarang kita fokus kepada D in dengan D out. Bila ada D in dengan D out? Bila dia ada anak panah. Ingat tu. Okey, sekarang kita fokus dekat A. Ni A. Okey, dekat A, dekat A, kita kena ada dua maklumat. Satu, pertama D in. Yang kedua D out. Dekat A, in. Dia masuk kat A. Kamu boleh nampak anak panah ni masuk dekat A. Satu, ni adalah satu. Ini adalah 2. Jadi D in dia 2. D out dia ada tak? Okey, kamu boleh tengok anak panah ni tak ada pun yang keluar daripada A. Apa contoh D out? Dia macam ni. Tu D out. Tapi bila dia tak ada D out, maksudnya kamu buat sahaja dia kosong. Itu maksud dia. Jelas ke? Jelas. Jelas. Okey. Lepas tu kita buat B pula. B. Tengok kat B. D in dengan D out. Okey, in. Kita tengok berapa yang masuk. Okey, kalau kita nak tengok berapa yang masuk, kita tengok pergerakan anak panah dia. Anak panah dia keluar. Dia keluar. Jadi kita akan nampak dekat B ni, dekat B ni, D out dia 2. Tapi dekat D in dia, ada D in tak dekat situ? Cikgu soal. Ada. Ya, Tak ada. tu maksudnya tak ada D in. Kemudian D besar pula. D besar pula. D in dengan D out. In dia dekat sini D ada tak D in dia? Tak ada. Tak ada. Maksudnya kita letak dia kosong. D out dia ada tak? Ada. Ada. Berapa? Satu. 1. Akhir sekali C. Kita fokus kepada C. D in, D out. Ada berapa D in dia? Dua. 2. Nampak ni? Ni 1. Ni 1. Jadi dekat sini D in dia 2. D out dia ada 1. Tu masuk D in dengan D out. Boleh faham? Boleh. Okey, kamu kena fahamkan betul-betul ni. Kenapa cikgu asyik cikgu terangkan dengan terperinci benda ni? Sebab ada soalan contoh. Dia bagi kamu maklumat ni. Dia bagi kamu maklumat ni. Lepas tu dia bagi kamu maklumat E. Okey, sekarang lukiskan dia punya graf. Percaya cakap cikgu, kalau kamu tak tahu tentang D in dengan D out, kamu akan makan banyak masa. Okey, jadi itulah fungsi cikgu terangkan. Contoh. Kita fokus kepada yang seterusnya. Kita fokus kepada yang seterusnya, iaitu kalau dia ada gegelung dengan apa orang panggil? Bilang tepi. Okey, dia ada 4. Dia ada 5 bucu. Okey, kita pergi kepada P. Berapa D in dekat P? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Berapa D in dekat P? 1. 1. Berapa D out dekat P? 1. Ya. Okey, P settle. T. T. Fokus kepada T. Okey, kita tengok dekat T. Okey. Masing-masing tengok dekat T. T. Cikgu terang ini dulu. D in. D in dia kosong tau. Kosong sebab apa? Gegelung ni nanti lu. Okey, D in ni dia kosong. D out dia yang keluar dia kat sini ada 2. Ni 1, ni 2. Okey, baru kita masuk tentang gegelung. Untuk gegelung. Gegelung adalah dia mula dia out dekat T, dia habis dekat T. Maksudnya daripada gegelung, ni maklumat untuk gegelung 1. Dia keluar dekat T, dia masuk dekat T. Dia keluar dekat T, dia masuk balik dekat T. Jadi total untuk T, maklumat dekat T, total maklumat dia, D in dia adalah 1. D out dia adalah 2 tambah 1. Jadi 3.
Yang ini maklumat tentang gegelung. Cikgu terangkan kenapa jadi macam tu. Dan yang ini maklumat tentang dia punya garis lurus. Boleh faham ke? Boleh. Nah, yang ni kamu sambil-sambil cikgu jelaskan sebenarnya kamu salin tau. Salin. Okey, S. Kita pergi kepada S. Berapa di-in dekat S? Di India 1. Ya, berapa di-out dekat S? 1. Okey, bagus. Okey. Lepas tu kita pergi kepada Q. Kita pergi kepada Q. Okey, di-in dekat Q ada berapa? Di India ada 1. Ada 2. Salah. Ada Ya. 3. Ada Okey, jadi dekat sini untuk bahagian bilang tepi dia tak macam gegelung. Kita boleh terus nampak anak panah. Dekat sini dia menuju dekat Q, dekat sini dia menuju dekat Q dan dekat sini dia menuju dekat Q. Jadi di in dia ada 3. Okey, di out untuk Q ada berapa? Di out dia ada 1. Ya, yang ini 1 dia di out. 1 tu keluar daripada bucu. Tu maksud dia. Akhir sekali bucu dekat R. Di in dengan di out. Di in untuk dekat bucu R berapa? Di in kat bucu R tu 1. Betul. Di out? Dia 1. Ya, itu maksud cikgu. Okey, ni kena salin kena salin. Sebab kita nak bezakan. Yang ini maklumat ni penting yang bila tambah dengan gegelung ni. Sebab ada apa penerangan dekat sekolah kadang-kadang kalau kamu kurang jelas, kamu tengok balik. Selalunya cikgu jelaskanlah. Tengok balik kelas yang cikgu tunjuk ni. Untuk dekat link-link YouTube, link kelas recording tu kamu boleh je buka. Bukan maksudnya kamu nak kena dengar 2 jam straight. Tapi daripada situ kamu boleh skip. Contoh kamu nak belajar di India. Berapa? Kamu bahagikan. Kita punya kelas ada 2 jam. Cikgu dah bahagi dah. Kat sini belajar ni. Kat sini belajar ni. Kat sini belajar ni. Jadi kamu boleh skip je video tu. Okey, habis. Sekarang ni contoh. Kita tak pergi kepada soalan ni. Okey, contoh dekat sini. Kita tengok kepada satu contoh. Lukis graf terarah mengikut maklumat yang diberikan. Okey, cikgu terangkan. Daripada A dengan B. A, dia ada maklumat tentang V bucu. E, maklumat tentang sisi. Kita tahu P, Q, R, S, T, U. Dan dalam keadaan di in dengan di out dia, kita kena tepati syarat ni. Di in dengan di out. Okey, cara mudah dia. Kita cara mudah dia cikgu ajar. Lepas ni kamu buat. Cara mudah dia kita ada V, kita ada E. Mula-mula kita susun dulu. P, Q, R, S, T, U. Kita susun. Ni P, ni Q, ni R, ni S, ni T, ni U. Selesai. Selesai. Okey, kemudian E. P kepada Q. Okey, kita buat P kepada Q. Ini adalah maklumat yang pertama. Bila dia cakap graf terarah, kamu kena lukis dekat sini. P kepada Q. Yang ni P kepada Q. Yang huruf pertama mula. Yang huruf kedua habis. Yang huruf pertama out. Yang huruf kedua in. P dia out. Q dia in. Itu maksud dia. Okey. Lepas tu P kepada R. Tengok kat sini. Kalau cikgu nampak cikgu nak buat garis lurus dekat sini. Dia ada Q dekat tengah. Jadi maksudnya kamu kena adjust bucu dia. Tu maksud adjust bucu. Tu adalah maksud adjust bucu. Jadi cikgu tak boleh nak buat macam tu. Jadi daripada sini cikgu padam balik. Kita padam balik kita punya lukisan. Itu cara dia. Okey. Cikgu tunjuklah P, Q,
P, Q, R, S, T, U. Bising pula pelajar ni. P, Q. Sekejap Cikgu tak cukup masa. R, S, T. R, S, T, U. Okey, sorry bising ada jadi pelajar ni. Okey. Lepas tu kita susun bucu. Yang ni cikgu terus tengok soalan jawapan tau. Cikgu terus tengok sebab cikgu punya masa ada lagi 7 minit. P kepada Q, kita buat P kepada Q. Lepas tu dah settle. P kepada R. P kepada R. Okey, settle. R kepada Q. R kepada Q. Settle. S kepada R. S kepada R. Okey. Akhir sekali S kepada R. S kepada Q. Okey, kita tengok. S kepada Q. Kemudian S kepada T. S kepada T. Okey. Dekat sini, cikgu dah buat satu kesilapan. Apa kesilapan yang cikgu buat? Siapa boleh beritahu cikgu? Pada mana? Ya. Benda tu, kesilapan tu yang kamu kena cari. Kesilapan yang pertama tadi cikgu buat adalah susunan bucu. Yang kedua, kesilapan adalah yang ketara dekat sini tak ada anak panah. Walaupun kamu buat betul, tapi jawapan kamu kira kosong, tak ada markah. Jadi, kita cek balik. P kepada Q, buat anak panah. P kepada R, buat anak panah. R kepada Q, R kepada Q, buat anak panah. S kepada R, S kepada R, buat anak panah. S kepada Q dan S kepada T. Ini jawapan dia. Jadi, dekat sini, cikgu nak ajar kamu, tak semestinya semua bucu berkait. Kenapa dia boleh tergantung macam ni? Sebab tak ada anak panah yang pergi kepada U. Tak ada anak panah yang pergi kepada U. Itu maksud dia. Jelas ke? Jelas. Okey. Yang lain jelas ke? Jelas. Okey. Jelas. Okey. Bagus. Okey, jadi cikgu harap jelas untuk penerangan ini. Cikgu lagi 5 minit. Okey, kita pergi kepada B. Mempunyai satu gegelung pada bucu Q. Mempunyai satu gegelung pada bucu Q. Bucu Q, kita buat satu bulatan. Kita buat satu bulatan. Settle untuk bucu Q. R dengan S. Kenapa Q tu cikgu tak buat anak panah? Sebab Q tu dia memang mula dengan Q. Sama ada cikgu buat macam ni. Dia akan mula dengan Q, habis dengan Q. Akhir sekali jangan ngantuk lagi. Ni RS. R pergi kepada S. Cikgu ulang lagi sekali. R pergi kepada S. Maksudnya dia ada bilangan tepi dekat sini. R pergi kepada S. Okey. Jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Okey, akhir sekali, ini soalan A yang tadi cikgu buat tu soalan A. Lepas tu cikgu tambah bilangan tepi dengan tu untuk soalan B. Sekejap Sabar tau, sabar. Cikgu nak buat lagi satu. Ini soalan A. Ini adalah soalan A. Cikgu tak boleh gabung. B, kemudian B, cikgu buat pula B. Ni P, ni Q. Lepas tu silap. Sekejap jangan ngantuk lagi, cikgu tengah buat ni. Ni Q, ini R, ini S, ini T, ini U. Okey, cikgu sambungkan macam tadi. Sekejap jangan ngantuk lagi. Okey, yang ni cikgu dapat dekat soalan ni. Cikgu dapat kat soalan ni. Cumanya cikgu tambah Q tu ada bulatan dan RS tu ada bilangan tepi. Okey. Fokus. Dekat sini soalan A dia bagi macam ni. Dia bagi macam ni. Dekat soalan B, dia bagi macam ni.
Jadi bila dia bagi macam ni, kamu kena check satu-satu. Contoh dekat P, in dia 1, out dia 1. Kamu kena tentukan in dia 1, out dia 1. Sebab tu cikgu terang lama tadi, in dengan out. Cikgu berapa minit lagi ni? Aduh, cikgu ada lagi 2 minit. Okey, tengok dekat B. Tengok dekat B. Ya, cikgu terus tunjuk kat sini tau. Cikgu terus tunjuk kat sini. Ada soalan kamu kena faham. Nanti dalam SPM selalunya ni B ni keluar. Ada soalan dia tunjuk macam V dengan E ni. V dengan E ni senang. Kita boleh check macam tadi. Kat mana huruf pertama mula, huruf kedua habis. Tapi dekat B, kamu kena check betul-betul. Kamu kena check betul-betul. Tengok dekat sini. Okey, tengok ni cikgu ajar. Okey, dekat sini kamu kena check dulu berapa bilangan tepi. Berapa bilangan tepi. Kamu kena main potong-potong. Kamu kena main potong-potong. Okey, satu gegelung pada bucu Q. Gegelung ni, maksudnya dekat situ, kita dah tahu gegelung ni, dia dah ada di in dia 1, di out dia 1. Okey, kita tengok dekat Q. Okey, ni Q kita. Ni Q kita. Jadi, bila kita dah buat di in dia 1, di out dia 1, kita boleh tolak 1. Kita boleh tolak 1. Jadi, bila kita tolak 1, kita dapat di in dia 2. Yang menghadap kepada Q tu 2. 1, 2. Yang keluar daripada Q tu 1. 1. Maksudnya dekat sini, kamu kena main tolak-tolak. Kamu kena main tolak-tolak. Jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Kemudian cikgu fokus kepada Q dengan RS tau sebab dia gegelung kat situ. Okey, RS. Okey, RS berbilang tepi. Nampak dia buat ini? Okey, dia buat macam ni. Okey, kemudian kita fokus kepada R, kita fokus kepada S. Okey, kita tengok. Kita cari yang keluar. Cikgu suka cari yang keluar sebab daripada keluar tu cikgu nampak anak panah dia. Okey, out. Daripada out R ni ada 3. Dekat sini dah ada 3 dah. 1, 2, 3. Jadi dekat situ dia dah cover bahagian gegelung. Dia dah cover bahagian gegelung. Sebab tu dekat sini di bahagian in untuk R tak ada, dia kosong. Kamu kena tengok betul-betul bila nak pakai di in dengan di out. Cikgu bagi satu tips dekat kamu, di out. Fokus kepada di out. Di out menentukan permulaan. Permulaan anak panah. Contoh P, di out. P tu ada 1 kali keluar. Maksudnya P ni nak pergi ke mana? P ni nak pergi ke mana? Itu cara dia. Okey. Untuk yang ni nanti cikgu akan bagi homework. Kamu cuba buat homework tu. Untuk kelas minggu depan, cikgu akan terangkan lagi sekali macam mana nak selesaikan kalau soalan fokus pada di in dengan di out. Jadi jangan datang awal sikit. Okey, jadi sampai situ sahaja. Sekarang dah pukul 10.30. Cikgu takut mengambil masa kamu. Okey. Jadi sampai situ sahaja kelas kita untuk malam ni. Cikgu ucapkan terima kasih kepada semua atas fokus yang diberikan. Ramai yang respon dekat WhatsApp. Okey, teruskan kerja yang bagus. Untuk di in dengan di out ni kalau kamu rasa pening, cikgu akan bagi homework. Untuk kelas depan, cikgu peruntukkan masa 20 minit untuk terangkan balik di in dengan di out. Kamu jangan give up pula. Jangan rasa tak faham. Nanti cikgu buat. Okey, jadi sampai situ sahaja semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Okey.